daripada unit Taman Industri, dan juga pada hari ini akan menerangkan sedikit pengenalan tentang tanaman industri. Tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Encik Muhammad Fitri. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua warga asasi kumpulan 17 ya. Cik Faiz ya? Betul ya? 17. 17. Alright. So, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Fitri bin Abu Muntalib. Okey, saya merupakan pegawai pertanian di Taman Pertanian Universiti bagi seksyen tanaman industri. Alright. So pada hari ini kita lebih kepada berkongsi bersama adik-adik yang baru sahaja memasuki asasi apa yang ada di seksyen kami, dan kita akan menjalankan touring di sepanjang kawasan yang kita ada. Alright, so kita akan lebih berkongsi, bukannya kita nak kata apa, sebab UPM merupakan universiti yang kaya dengan sumber hasil ladang. Sebab tu kita fokus lebih kepada in term of pertanian. Tapi kami sendiri maklum, tuan-tuan dan puan-puan yang berada dalam ni merupakan asasi pertanian. So tuan-tuan kena juga tahu apa pertanian yang ada di UPM ini. Alright. So sedikit perkongsian, kalau saya boleh sebentar ya. Okey. Alright. So yang tuan-tuan nampak, ini adalah kami di bawah salah satu bahagian, iaitu bahagian tanaman. Dan di dalam bahagian tanaman terdapat 5 seksyen lah, dan salah satunya merupakan seksyen tanaman industri. Alright. Ini adalah carta organisasi kami, di mana saya sebagai pegawai pertanian, dan kami bekerja bersama 4 orang penolong pegawai pertanian, di mana Encik Abu Hanafiah berada bagi penjagaan kawasan kelapa sawit, untuk Encik Alizan bin Darus, penolong pegawai pertanian, untuk penjagaan kawasan getah, ladi hitam, kopi, teh. Untuk Encik Rizal, dia menjaga kelapa di UPM, dan Encik Alif Afandi membantu Encik Abu Hanafiah di dalam penjagaan kelapa sawit lah. Alright. So mereka merupakan tulang belakang untuk tanaman industri, di mana kepakaran dan teknik penyelenggaraan yang intensif berada bersama mereka. Dan mereka merupakan cikgu-cikgu saya sebelum ini. Alright. So ini adalah kawasan pengajaran kelas amali, di mana lokasi ni saya just nyatakan, lepas ni kita akan buat touring lah. Di mana ini merupakan bangunan Hivya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik lah saya bahasakan ya. Kalau ada kelas fizikal, di sinilah pusat dia. Kecil je nampak. Dan di sekeliling ada bangunan Hivya ni, kita ada pelbagai jenis tanaman industri. Kita ada teh, kita ada kelapa, kita ada kopi, kita ada semayan, kita ada nursery, kelapa sawit dan juga kelapa. Ini merupakan koleksi getah kawasan ni ya. So kawasan koleksi getah ni antara koleksi getah klon yang terbesar di Klang Valley, selain daripada Lembaga Getah Malaysia. Kita the only one IPT yang mempunyai sumber koleksi getah yang terbanyak. Itu salah satu kebanggaan lah kalau tuan-tuan dan adik-adik semua berada di dalam asasi pertanian. Benda yang kita boleh banggakan lah, bahasa mudah dia kan. Right? Dan kalau kita nampak tadi, ini untuk bangunan Hivya. Yang ini pun kita dah rasa macam besar. Ini dia punya keseluruhan kawasan lagi besar. Sebab bangunan Hivya tu ni kecil je kat sini. So ini merupakan struktur yang paling besar untuk tanaman industri, di mana kita lebih memfokuskan untuk tanaman kelapa sawit. Dan setiap kawasan kelapa sawit mempunyai umur yang berbeza setiap peringkat. Sebab apa? Bagi tujuan pembelajaran dan pengajaran. Kalau semua pokok ni sama umur, so adik-adik yang datang nanti dia tak boleh beza mana pokok kecil, macam mana kita nak jaga pokok besar, dan apa jenis-jenis yang ada.
Sebab tu kita pelbagaikan biodiversity kan umur dia untuk memudahkan penyelenggaraan dapat dilihat oleh para pelajar dan dijalankan oleh para pelajar sendiri. Okay, right. So ini adalah antara keluasan unit yang kami ada. Encik Abu Hanafiah saya mention sebelum ni ada 27.75 hektar. Encik Halizan menjaga bagi tanaman kopi, teh, getah, lada hitam, karas dan juga kawasan nursery. Cik Rizal menjaga di kawasan kelapa dan bangunan hivya. Okey. Satu nama saya tertinggal di sini adalah Cik Alif Afandi lah. Cik Alif membantu Cik Abu. Sebab apa? Kalau tuan-tuan perasan, kawasan yang paling besar ni adalah kelapa sawit. Bahasa mudah dia, 1 hektar ni macam mana kita nak tentukan? 1 HA. 1 HA ni bersamaan kalau adik-adik tahu 100 meter yang adik-adik lari masa sekolah dulu kalikan dengan 100 meter. So bersamaan dengan 10,000 meter square. Itu adalah keluasan bagi sehektar. Tapi kawasan kita ataupun bahasa mudah dia ada setengah tu orang cakap macam saiz padang bola lah. Tapi ada padang bola yang kecil sikit, ada padang bola besar. So 100 meter kali ke 100 meter adalah indikator bagi sehektar. So bayangkan kalau ada 27.75 hektar, berapa luas kawasan tu. Dan dijaga oleh 2 orang saja, Encik Abu Hanafiah dan Encik Alif Afandi. So kawasan memang sangat banyak, sangat luas, penyelenggaraan memang sangat intensif. Kadang-kadang kita tak mampu untuk menampung penyelenggaraan yang terlalu berkala ni. Okay, right. So keluasan jumlah sebenar adalah 33.03 hektar. Right. Dan kita ada juga mencadangkan kawasan bagi penanaman kelapa sawit. Kalau tuan-tuan perasan, adik-adik perasan tadi dekat kawasan Blok F, yang inilah. Okey, yang ini kita telah blok ini kita telah tolak dan kita bangunkan dengan kawasan penanaman kelapa Sungai Gulang-Gulang. Okey. Kenapa kita buat kelapa? Sebab industri kelapa yang berada di Malaysia sangat dalam keadaan kritikal. Even though kita punya hasil untuk kelapa di Malaysia still tak cukup. Okay? Kita keep importing daripada negara-negara luar seperti Indonesia, seperti Filipina dan ada juga yang dikatakan daripada India. Okay? So kelapa dekat Malaysia mesti tak cukup. Tapi setiap kali perayaan, apa jenis perayaan pun mesti pakai santan. Sebab tu kita UPM sedang memfokuskan untuk pembukaan ladang kelapa akan datang, insyaAllah. Alright. So, terdapat 5 aktiviti utama yang dijalankan oleh setiap pekerja. Yang ini termasuklah saya lah, kelima-lima pekerja, iaitu menjalankan kawalan rumpai. Okey, definisi rumpai di sini adalah lebih kepada bahasa mudah dia unwanted plant. Pokok-pokok yang kita tak nak. Sebagai contoh, kita dah menanam pokok kelapa sawit. Walaupun dekat bawah kelapa sawit tu ada anak-anak pokok kelapa sawit tu ataupun biji sawit yang tumbuh liar, kita definisikan sebagai rumpai. Okey, dan kawalan rumpai dijalankan 4 kali setahun, bermaksud ini lebih kepada penggunaan secara bahan kimia ataupun bahasa mudah dia meracun. Kita tak boleh buat aktiviti meracun terlalu kerap. Sebab apa? Dia boleh merosakkan komposisi tanah dan juga boleh mengakibatkan kerosakan pada akar. Okay? Dan kenapa kita buat 4 kali setahun? Kebiasaannya, let's say kalau hari ini kita meracun, racun tersebut boleh bertahan sekiranya dalam keadaan panas yang panjang dan juga kadar serapan dia bagus, dia boleh bertahan sehingga 3 bulan. Bermaksud dalam tempoh 3 bulan tu adalah proses untuk dia mati. So bulan keempat baru dia akan tumbuh rumpai yang baru. Sebab tu kenapa kita buat 4 kali setahun. Yang kedua, kawalan perosak dan penyakit, yang ini sekiranya perlu, kita akan menjalankan 2 kali setahun. Yang saya terangkan ni adalah untuk keseluruhan tanaman ya. Nanti kita akan masuk baik tanaman. Okey, 2 kali setahun. Okey. Terutama apabila terdapat kerosakan yang melebihi 60 ke 70% di ladang. Okay. Sekiranya kerosakan yang diterima adalah kurang,
Okay, biasanya kita tidak menjalankan kawalan. Okay, kenapa? Sebab kalau kawalan penyakit dan perosak ni, jadi macam ni, cara dia, kita kena menjalankan aktiviti survey. Okay, daripada survey tersebut, kita baru dapat tahu kawasan tersebut berapa peratus yang telah terkena dengan serangan perosak ataupun penyakit. Dari situ baru kita boleh dapat tahu perosak apa yang ada dan penyakit apa yang ada di ladang tersebut, dan baru kita boleh menjalankan aktiviti untuk kawalan lah. Right? Yang ketiga adalah aktiviti pemangkasan. So untuk aktiviti pemangkasan, kita jalankan 2 kali setahun maksimum. Kenapa tak boleh? Sebab kalau kita ambil 3 kali atau 4 kali setahun, dia akan definisikan dia sebagai heavy prune ataupun terlebih pangkas. Implikasi dia, setiap pokok dia ada leaf ratio dia ataupun nisbah untuk pelepah sustain untuk mengekalkan kadar transpirasi dan fotosintesis pada pokok tersebut. Okey, sekiranya terlalu tinggi pemangkasan dibuat, maksudnya kita terlebih pangkas ataupun over pruning, okey, dia boleh menyebabkan penghasilan untuk tanaman tersebut terganggu. Sebagai contoh, kalau kelapa sawit awak terlebih prune, dia akan efek kepada penghasilan tandan sawit. Okey, kalau getah, biasanya kita cuma akan buat pruning pada awal musim saja atau awal musim penanaman saja. Sebab pokok getah semua tinggi-tinggi. Macam mana kita nak prune kalau tinggi kan? Tapi kalau macam contoh untuk pokok kelapa, biasanya jarang kita buat pemangkasan. Sebab apa? Sebab biasanya kalau pokok pelepah kelapa tu, dia akan jatuh sendirilah macam ada kat kampung-kampung, rumah-rumah nenek-nenek awak, rumah atuk awak kan. So pelepah kelapa jarang orang kait, melainkan dia jatuh sendiri. Right. Itu sedikit mengenai pemangkasan lah. Yang keempat, pembajaan. Pembajaan dijalankan 3 kali setahun. Kenapa 3 kali? Sebab kadar resapan untuk pokok-pokok tanaman industri, dia boleh, let's say kalau macam contoh 1 hari bulan 1 adik-adik letak baja. Okay, so kebolehan akar, especially untuk kelapa sawit dan getah, dia boleh sustain dalam tanah sehingga 2 ataupun 3 bulan. Okay, bermaksud melainkan kalau musim tu adalah musim hujan ataupun musim tu musim panas yang panjang. Sebab apa? Pembajaan dijalankan dalam bentuk butiran ataupun granul lah maksudnya. Kalau adik-adik tahu mungkin dia macam mana saya nak mention granul ya? Macam boba tapi dalam bentuk kecil sikit. Kalau boba tu sedap sikit kan. Dia lembut-lembut kan. Yang ni keras. So dia boleh kebiasaannya baja yang kita taburkan adalah baja yang telah ada saluran ataupun dah dikotetkan. Sebab tu kenapa kita akan letak 3 atau 4 kali saja setahun. Okay? Tetapi mungkin lain ladang, lain cara dia. Yang ini saya mencerita sekiranya adik-adik di rumah menggunakan baja jenis compound ataupun campuran lah. Maksudnya dia bukan baja tunggal, dia bukannya baja ni dan bukan baja cecair. Okey. Yang kelima adalah penuaian. Okey, penuaian ni bergantung kepada indikator untuk masak ataupun hasil pada pokok tersebut. Bagi contoh, kalau macam kelapa sawit, indikator bagi buah masak adalah 3 butir biji lerai berada di bawah pokok. Okey. Sebab macam getah, dia tak ada musim tuaian dia, tapi kita sentiasa menuai ataupun kita tap getah tu ataupun kita toreh getah pada awal pagi hingga lewat petang. Dia punya kesesuaian dia berbeza. Okey. Untuk lada hitam, dia punya buah dia sepanjang tahun. Okay, untuk kelapa pun buah dia sepanjang tahun, dia tak ada musim. So bergantung kepada, sebab tu saya mention di sini sepanjang tahun. Right? So ini antara jadual pengajaran yang kami jalankanlah di tanaman industri, di mana kami ada 4 kelas yang utama lah. Okay.
Selasa, Khamis, Isnin dan Rabu. Right? Dan ini adalah kos yang diperlukan bagi pengajaran dah secara amali. So apa yang diperlukan sebagai contoh benih. So dekat tanaman industri ni, okay, atau session tanaman industri, kami melahirkan pelajar yang tahu in term of knowledge plus skill. Okay, sebagai contoh, kenapa kita kena beli benih kelapa sawit pracambah ni? Supaya pelajar tersebut dapat merasakan sendiri macam mana benih tersebut dan menjalankan proses penanaman sendiri. Termasuk serangga, termasuk racun kulat, macam mana dia nak apply pada right situation, pada right amount, at the right place. Okay? Dan feromon ni adalah inilah perangkap serangga lah. Okay? Baja, macam mana cara pembajaan yang sebenar, macam mana berapa kuantiti baja yang diperlukan, bila sesuai dibaja dan kenapa pembajaan dibuat. So kita ajar pelajar tersebut teknik-teknik hands on di ladang. Okey. Pensyarah di fakulti mengajar dari segi in term of ideologi, pelaksanaan dijalankan di di Taman Pertanian Universiti supaya dia akan mix and match dan adik-adik boleh tahu kat mana kekurangan sekiranya berada di industri. So ini adalah antara yang Tuan Mahir lah. Right? So ini adalah perancangan kami tahun depan. InsyaAllah kami akan menanamkan buat penanaman kelapa dan pembajaan pasar lah. Alright. Ini selesai sesi pengenalan. Okay. So untuk yang seterusnya, kita nak tahu kat mana kawasan tanaman industri ni. Betul tak? So mesti semua tertanya-tanya kat mana. Okay. Hari ini baru kita nak jalan-jalan. Okay. Adik-adik nampak? Ni adalah pusat asasi adik, betul? Okey, tanaman industri tu kat mana? Kita zoom out. Zoom out, zoom out, zoom out, zoom out lagi. Zoom out. Okey, zoom out lagi. Ini adalah pusat kesihatan. Okey. So, adik-adik tahulah betapa jauhnya PKU dengan pusat asasi tu. Kita zoom out lagi. Zoom out lagi. Okey. Di sini lokasi dia, tanaman industri. So, kalau adik-adik nak pergi ke kelas menggunakan bas UPM, kena bertukar di fakulti ataupun bertukar di di pusat kesihatan ataupun di kolej serumpun, barulah boleh naik bas ke sini. Okey. So saya ambil paling mudah, kita ambil kolej serumpun lah. Kolej 14. Okey. Jom kita jalan-jalan. Tada, jeng. Barulah syok. Inilah kolej serumpun. Kalau adik-adik nak tahu. Okey. So kita akan jalan sikit. Jom jalan-jalan. Sekarang ni kita main virtual je. Okey, nak keluar kena ikut jalan belakang. Tak boleh ikut jalan depan, pagar tutup. Ni ada orang beli makanan tadi. Pastikan adik-adik dah makan ya. Okey. So ada orang kat tengah jalan, bahaya ni. Okay, kita pusing. Okey. So ini adalah bus stop. Bus stop kolej serumpun. Okey, untuk adik-adik siapa yang tak pernah sampai, kat sinilah pertukaran bas akan dijalankan. Okey. So daripada bus stop ni kita jalan lagi menghala ke untuk siapa yang mungkin anak kaki tangan ataupun siapa-siapa yang dah pernah masuk ke kawasan universiti, tahulah kawasan ni. Okey, ini adalah padang di serumpun lah. Okay, kita jalan lagi. Mana jauh dia ni kan? Jalan dia tak ada dah. Hilang. Kat mana tadi? Bus stop. Alamak. Sebentar ya. Okey, kita dah nak keluar ni, tak apa, bab ni nanti kejap lagi saya kongsikan. Oh, tak ada lah. Nampaknya jalan dia terputus kat situ je. Okey. Kat mana tadi? Kolej 14, Expo. Okey, kita kat sinilah.
Ni tadi ya, ni jalan daripada mana ni? Ni jalan daripada highway. Okey. Highway, kalau ada adik ikut highway lah. Cik Fizi okey Cik Fizi? Ni lah okey je ni ya. Tengah tekun tengah jalan. Itulah. Okey, kalau ikut highway, kita ada exit kan? Okey, kita exit kat belakang ni. Jalan lagi. Bagi semua fokus sikit. Okey, kalau kat sini, ni lah ladang Farm Fresh sekarang ni. Yang adik-adik tengok tu. Ini masa ni kalau ikutkan dia punya gambar ni, last capture dia Februari 2021. Ada bangunan putih ni. Ni Farm Fresh lah ni. Okey. Okey, kita masuk dalam. Oh lama, pusing. Okey. Ni terowong yang masuk ikut pintu stadium. Okey. Kalau masuk stadium, nak masuk stadium ni kan? Okey. Dah ada pintu stadium. Okey, sebelah kanan ni pun dah ada dah kawasan kelapa sawit kita. Sini. Tapi tak apa, pagar tutup. Kita buka masuk dalam, tak apa. Okey, ini adalah pusat sukan. Okey, pusat sukan. Kat sinilah kalau macam contoh petang-petang adik-adik nak beriadah, boleh beriadah kat sini. Kan? Kalau rasa stres, boleh jerit kat pusat sukan ni, tak ada masalah. Mana tahu sekarang ni terlalu banyak ni kan tengok PC, so stres, boleh pergi pusat sukan. So kawasan kanan ni pun ada. Ni pun kita ada kelapa sawit. Dah sampai dah, jangan risau. Okey. Bila kita turun bawah ni, adik-adik nampak ni satu nanti. Awas, kawasan kemalangan, kurangkan laju dan ada sembok batu besar. So kalau masuk daripada stadium tu, ada nampak batu besar ni, masuk kiri terus. Masuk kiri. Masuk lagi. Okey. So ini adalah kawasan yang sebelah kiri ni adalah kawasan rumput satiri lah, ataupun kawasan di mana penyelidikan untuk rumput yang dipatenkan atas nama EPM. Okey, masa ni mereka telah masih menjalankan proses meratakan kawasan. Tapi kalau adik-adik datang sekarang macam cerita cerita Hindustan lah, cerita dia boleh baling-baling, boleh gulik-gulik, tapi janganlah baling kat sini kan, sebab nanti orang Tokyo dia marah pula. So jalan depan sikit lagi, kita dah sampai lah. Nampak macam jauh sangat ni, mana kawasan dia ni kan. Ni ada kelapa sawit. Okey. Baru kita jumpa pagar dia. Sinilah kawasan yang tadi bilik kuliah tadi tu, kat dalam ni. So dalam map memang tak ada. Kebanyakan orang yang cari, dia akan sesat. So kawasan sini, kawasan kanan ni, ni adalah kawasan golf. Kalau ada adik nak main golf, boleh masuk dalam. So sampai sini saja kita punya road tour. Kalau saya nak masuk tak boleh, dia tak bagi. Okay, sebab kawasan ni private land kan. Dia tak bagi masuk. So kena masuk dalam ni, nanti adik akan jumpa kat sinilah yang ada kelapa sawit tadi. Yang ni ada kelapa dia, belakangnya ada getah, ada kopi lah, ada hitam, teh kat belakang dia. Kat sini. Alright. Okay. So itu saja kita punya touring. Tak adalah bosan sangat kan. Dapatlah juga nampak kan. Right. So untuk yang seterusnya, barulah saya masuk ke yang lebih detail lah. Share screen. Okey. So ini adalah kawasan tanaman industri. So dalam kawasan tanaman industri tadi, okey. Ini yang saya cakap tadi, ini antara koleksi getah yang kita boleh banggakan. Okey. Sebab apa? UPM je IPT yang ada benda ni. Okey. U lain tak ada. Saya tak pastilah kalau mereka tak declare kan. Tapi kita ada lebih kurang berapa ni? Jumlah okey 1 2. Kita ada banyak.
Kita ada pelbagai jenis. Kalau dekat sini khas untuk klon 3001. Maksudnya klon yang satu Malaysia lah sebelum ni. Ini adalah kawasan hedge planting di mana kawasan ni kita buat double layer. Pokok getah diselang-seli dengan tanaman pontan seperti nas, pisang, buah-buahan. So kita buat sistem hedge planting, kita namakan dia macam bentuk hedge lah. Getah, tanaman, getah. Dia macam tu, ada 3 line pokok. Okay, so selain let's say kalau macam contoh getah tak ada hasil, adalah hasil lain macam nas, pisang. So ini adalah kawasan ni dan kita ada lebih kurang 53 pokok jumlah bilangan pokok, okay, untuk kesemua ni lah. Dan kawasannya kecil je, kita ada lebih kurang dalam 1.7 hektar. Okay, ini adalah Semayang Tunggul. Apa itu Semayang Tunggul? Okay, kita ada berapa ni? Tengok berapa banyak variety dia, jenis-jenis dia. RRIM 2027, okay, GT1. Ni baris satu ni, saya tak lahir pun dah ada lagi kat sini. Saya difahamkan pada 1963 ditanam. Saya tak tahulah adik-adik dah lahir belum. Memang confirm belum lah kan. Saya pun tak lahir lagi. Saya pun dalam perancangan pun tak tahu lagi time dulu. So, ini adalah keseluruhan kawasan germplasm ataupun koleksi getah yang ada. Okay, maksud dia, pokok sini memang dijaga untuk mengekalkan ciri-ciri getah yang ada ni. Let's say kalau macam contoh adik-adik jadi penyelidik nanti nak cari contoh pokok PB260. Okay. Mungkin dekat Semayang, dekat Risda pun tak banyak. So boleh datang sini untuk buat aktiviti cantuman sendiri ataupun boleh melihat sendiri pokok tersebut. Tapi ada juga pokok yang dah mati sebagai contoh ni lah. Ini pokok 805 akibat serangan anak-anak lah. Sebab pokok-pokok yang ada ni memang sangat lama. Okay. Yang generasi baru tanam ni yang sini. Yang generasi baru tanam ni pun kami ni pun tanam seawal pada tahun 2002. So 2002 saya rasa ada yang belum lahir lagi lah kot. So boleh tengoklah kita ada pelbagai variety tanaman kat sini. Yang sampai kita tak boleh nak identify pun 81 pokok ni pun kita tak tahu sebab dia punya spesies rare sangat. Okay. Kita pun dah ada panggil daripada pegawai verifikasi klon daripada Lembaga Getah Malaysia. So mereka pun tak boleh nak identify. Yang mereka identify yang dapat ni je. Memang ciri-ciri ni ditunjukkan oleh pokok tersebut. Secara mata kasar memang kita tak nampak apa perbezaan dia. Semua pokok getah sama. Tapi kalau kita buat penelitian dari segi morfologi dia, batang dia, ketahanan dia, so baru kita boleh nampak. Right? So kita ada kawasan plot teh. Okay, jenis teh yang kita ada adalah TV8 ni bukan TV8 TV8 8TV. Ni TV8. Okay, yang ini kita ambil daripada teh Bukit Ceding, Banting. Sini ada teh lowland. So ini bukannya teh yang ada dekat Cameron tu. Ini teh dekat Bukit Ceding, kita tanam di sini sebagai tujuan untuk pengajaran lah dan bukan untuk penghasilan. Okay. So kita ada lebih kurang 249 pokok. Okay. Dekat kawasan sini je. This is the only teh yang ada untuk pengajaran dan penyelidikan. Kalau awak nampak pokok teh dekat luar-luar tu yang dia buat jenis pagaran, itu adalah jenis teh pagaran lain. Okay, ini adalah memang teh yang diproses untuk menjadikan air teh ataupun daun teh tersebut. Okey. So kita pun ada kopi. Dah lah ada teh, ada kopi pula. Kan? Dah lah kita ada kopi, kita ada 3 jenis kopi. Kita ada Robusta, kita ada Liberica, kita ada Arabica. Ini sayang. Kalau secara fizikal saya bagi adik-adik rasa biji kopi tu, kemanisan kopi tu. Okay? So bila kemanisan kopi tu, okay, memang terasa dekat mulut lah. Bukannya kepahitan. Dia menjadi pahit sekiranya biji yang telah masak tu dipanggang atau bahasa mudah dia roasted. Sebab tu dia menjadi hanyut, pahit. Okay? Kalau biji ni dia ada mycelium dia akan rasa manis. Okay? Paling manis adalah pada bulan puasa atau Ramadan lah. Time tu memang dia punya tahap kemanisan dia tinggi. Sebab apa? Sebab time tu tak boleh rasa. Okay. So kita ada pokok Liberica di sini 152 pokok, pokok Robusta 152, Arabica kita ada 22 pokok dan kita ada pokok polyhybrid. Kenapa kita namakan dia polyhybrid? Sebab dia merupakan anak pokok.
Okey, anak pokok daripada antara Liberica dan Robusta. So dia, sebab tu kita panggil sebagai polyhybrid. Dia dah bercross, ataupun kalau macam contoh belajar sains dia XY kan. Contoh ni X ni Y, ni XY dia. Macam tu bahasa mudah dia. Right? So, okay, kita selain daripada pokok tu, kita pun ada pokok karas. Okay? Pokok karas ni pokok apa? Mungkin adik-adik tak faham lah kot. Perkataan gaharu mungkin adik tahu. Karas mungkin adik tak tahu. Okay, karas ni adalah pokok. Gaharu tu adalah dia punya damar ataupun resin dia. Resin daripada pokok karas dipanggil sebagai gaharu. Okay? So, yang jual di pasaran tu adalah gaharu dalam bentuk damar ataupun dalam bentuk macam getah lah bahasa mudah dia. So pokok nama dia adalah pokok karas dan ini adalah daripada jenis Aqualaria malacensis. Okay, kita cuba tanam untuk pendedahan sahaja. Okay, ini adalah yang ada nampak kat stadium tadi. Okay, ini gate stadium tadi. Gate stadium tadi kita nampak macam besar kan gate stadium. Gate stadium ni kecil je. So kawasan kelapa sawit tu lagi besar sampai belakang sini. Okay, kat sini kita ada GH500 variety dia dan kita ada 1247 pokok. Okay. Okay, yang tadi yang depan, yang belah belakang dia, kita ada dua jenis, GH dan AAR. Kenapa ada perbezaan? Okay, sebab kita nak tengok antara variety ni ada tak dia punya beza in term of penghasilan dan ada tak perbezaan in term of physical pokok tersebut. Sebab tu kita menanam di satu plot tetapi berbeza variety. Dan GH ni adalah Sendabi. Okay. AR ni daripada Gatri tak salah saya. Okay. So dua company besar kita beli. Dan kita beli anak benih yang tulen. Kita tak beli anak benih yang tiada pengesahan bahan tanaman. Okay. Right. Bila kita ni bangunan Hivia tadilah. Ni bangunan Hivia tadi. Ni yang saya cakap apa getah tadi tu, yang belum getah tu. So ni adalah kawasan blok C lah. Okay, GH500. So kalau adik-adik tengok atas ni, setiap ni ada dia punya definisi dia. Ditanam pada tahun 2009, variety apa. Yang ni kenapa saya kemas kini 12 hari bulan 9 ni. Okay, memang kita buat masa inventory pokok. Kita kira pokok tersebut satu per satu. Itu memang tugasan kami lah. Kami setiap tahun kami terpaksa untuk mengira. Untuk tahun ni kami belum kira lagi. Sebab apa? Atas faktor biasanya kita akan jalankan amali lah. Kita masih menunggu pelajar untuk jalankan amali supaya mereka tahu cara nak kira bilangan pokok tu macam mana dan berapa potensi hasil yang boleh terhasil daripada kawasan tersebut. Okey. Ini adalah kawasan, yang ni lagi banyak dia punya variety dia. Okey. So, kawasan dia 10 hektar, dia ada KLK, dia ada AAR, dia ada GH, dia ada yang Gambi. Yang Gambi ni daripada Felda lah. Okay. So kawasan ni memang banyak variety. Kita saja tanam banyak. Kita nak tengok dia punya, dia bunga dia ada pollen cross atau tidak. Okay. Ini variety daripada Sendabi yang terbaru kali 600. So sepanjang ni kita tanamlah 129 pokok saja, ditanam pada tahun 2016. Okay. Dan ini adalah kawasan yang baru saja kita tanam. Masa image ni diambil, pokok belum tanam, tapi pada awal PKP 2019 kami sempat menanam sebahagian. Okey, sebab image ni image daripada Google, so masa awal 2020 tak silap saya baru kelas terbatal. Kami tak sempat nak update, dan Google Earth pun masa tu dia belum lagi ada gambaran untuk penanaman pokok sekitar ni. Okey, so itu sahaja untuk sesi perkongsian untuk pokok-pokok lah. Alright, ada satu slide lagi yang terakhir. Slide ni mungkin sedikit perincian dia detail sikit lah.
Okey. Lepas ni kita akan buka sesi Q&A lah. Macam mana? Saya tak nama. Dia hang jap. Tak ada ya. Okey. Tadi saya dah bercerita berkaitan dengan tanaman-tanaman lain yang berada di tanaman industri. So sekarang ni saya fokuskan lebih kepada tanaman kelapa sawit lah. Kenapa saya fokuskan kepada tanaman kelapa sawit? Sebab sekarang ni harga kelapa sawit memang tengah naik mencanak. Mencecah sehingga RM1,000 satu tan. Mungkin ada kawasan adik-adik yang memang dah mencecah sehingga 1,100 ataupun 1,200. Okay, bergantung. Right. So ini adalah asas bagi penyelenggaraan kelapa sawit. Right. Yang ini adalah slide yang saya tunjuk, saya kongsikan bersama dengan pihak Jabatan Penjara Malaysia lah. Right. So, okay. Ini yang kita cerita tadi. Untuk memastikan kualiti pelajar yang berada di UPM ni mengenal satu persatu tanaman ni, kita sehinggakan invest on pembelian anak benih yang certified. Inilah contoh anak benih yang baru sahaja terhasil. Okey, di zaman ada saya Dapi, kalau tengok tempat kita belilah. Kalau macam ni dia ada label dia daripada FGV, Felda Global Ventures. So ini adalah ada Felda punya, ini adalah benih yang kita beli. Right? So ini adalah untuk siapa yang tak pernah nampak kelapa sawit, okey, ini adalah kelapa sawit. Okey. Mungkin tak janggal sebab sebelum ni saya ajar mesti ada pelajar yang tak pernah secara fizikal pegang buah sawit tersebut. Hanya melihat secara online ataupun just lalu tepi highway kan, tapi dia tak pernah merasai. Okey. So kewujudan sawit ni daripada Afrika Barat sekitar 5,000 tahun dululah. Dan mula ditanam di Rantau Panjang, Kuala Selangor sekitar 1911. Okey, menggunakan Deli Dura daripada Sumatera, Indonesia. Okey. Dan pada 1917 barulah ladang pertama, ladang Tanah Kuala Selangor. Siapa yang lalu kawasan Ijuk, Batam Juntai, dia tahulah ladang Tanah Maran ke mana. Dan di ladang Elmina. Right. So, untuk kelapa sawit yang berada di pasaran sekarang, kebanyakannya adalah daripada versi Tenera. Ataupun ada setengah tu mungkin cikgu-cikgu awak dah mention DXP, Dura kali Bicifera. So kenapa kita ambil Tenera? In term of, nampaklah yang ini dia punya dalam dia besar, yang ni dia punya mesokarp dia besar. So bila terhasil Tenera, dia akan menghasilkan equivalent. Sebab apa kita nak kedua-dua besar? Sebab kedua-dua fungsi dia ada. Walaupun yang putih ni diguna pakai untuk commercialize. Okey, yang oranye ni mesokarp ni memang kita ada ni lah, kita untuk penghasilan minyak lah. Tapi putih ni pun kita guna. Sebab tu kenapa kita memerlukan. Sebab ada orang argue kat saya, kenapa tak pakai Bicifera aja? Kan lagi banyak minyaknya. Betul. Tapi macam mana dengan minyak yang berada di dalam isirong ni? Okey, yang Indocarb ni, yang ini pun diguna pakai, especially in term of cosmetic. Okay. Yang itu memang sangat dititik beratkan. So, untuk adik-adik yang tak pernah tahu, kelapa sawit ni ada dua jenis. Okay. Satu daripada Juliensis, daripada Afrika. Satu daripada Olivera. Okay. Apa perbezaan dia? Adik-adik boleh tengok sini. Okay. Dia sedikit berbentuk bujur. Okay, ni bujur bentuk dia. Tapi kalau untuk Olivera, dia macam seakan-akan piramid. Okay, piramid shape. Dia macam segitiga. So kalau kawasan adik-adik ada yang masih menanam jenis ni, okay, mohon untuk disegerakan buat penukaran kepada Tenera. Kenapa? Sebab pokok ni pokok yang dah lama, pokok yang dah tua. Mungkin zaman atuk nenek kita dulu dia tak jumpa yang authorized dealer untuk beli benih ni. So dia guna pakai je benih yang ada di ladang, dia tanam balik. Okay, dan terhasillah yang jenis Olivera ni. Even UPM pun kita dah tak ada pokok ni. Kita dah tukar 100% kepada Elias Juliensis.
Right. Dan color dia pun ada unik dia juga. Kalau buah tu matang, dia akan berwarna merah keorenan. Kalau betul-betul terlebih matang, dia akan berwarna gelap ujungnya. So apa beza gelap ni dengan ni? Yang ini gelap purple hitam. Yang ini gelap merah padam. Merah orange sikit. So kalau indikator kita, biasanya kita akan lihat ni lah. Kalau ada 3 biji lerai di bawah pokok, automatik yang itu yang kita akan harvest. Ada setengah di ladang, walaupun belum ada biji lerai, tetapi indikator warna ni dah menentukan dia warna merah oren, dia dah boleh kait, tak ada masalah. Cuma tidak digalakkan untuk memetik buah yang bahasa mudah dia mengkal ataupun separuh masak. Sebab apa? Biasanya kalau kilang dia nampak kita hantar buah mengkal, dia akan menurunkan harga. So benda tu ada yang tahu. So dan color dia, kita ada 3 color, nigrescence, virescence, albescence. So apa perbezaan dia? Ni. Virescence hijau apabila muda, keorenan bila masak. Ini. So jangan pelik lah kalau tiba-tiba kat ladang adik-adik ataupun ladang ayah ataupun atuk nenek semua kan, ada yang warna ni. Ini adalah anugerah supaya anugerah yang dalam 1,000 je, dalam 1,001 je akan jadi macam ni. Kebiasaannya. Tapi di PM kita ada lebih kurang dalam 3 ke 5 pokok lah yang macam ni. So ini antara warna yang rare lah. Albescence ni warna coklat kehitaman lah. Yang ni saya tak jumpa dia punya gambar dia, albescence. Tapi kebanyakan di ladang memang ada 2 ni saja. So untuk masak pun nigrescence dan virescence ada nampak lah. Yang ni warna merah keorenan. So yang ni warna oren. Dia jangan salah anggap tau. Kalau dia punya ni warna oren kan, tapi sini oren. Adakah oren ni dah masak? Ya, oren ni indikator untuk buah masak bagi hijau. Dia kena tahu sama ada asal dia warna purple ke, dark purple ke ataupun warna green. So ini adalah antara oil palm planted area, kawasan yang ditanam kelapa sawit lah. Kalau adik-adik ada dari mana boleh tengok lah. Right? So dekat Malaysia kita ada keseluruhan, kita ada tengok ni. 5,900,157 hektar, bukannya ekar, hektar. So besar sangat. Dan negeri yang paling besar mana kalau tengok? Negeri paling besar, confirm Sabah. Sabah 26%. Sabah dengan Sarawak. Sebab tu kat kawasan sana banyak lagi sawit yang belum masih dalam keadaan cantik lah. Right? Dan dalam kebanyakannya kawasan yang ditanam tu, dalam 5 juta kawasan tu, 71.7 adalah dikawal sedia oleh plantation. Sebab tu peluang pekerjaan di dalam sektor pertanian, especially dalam industri kelapa sawit sangat tinggi. Ini baru ladang. Kalau adik boleh bayangkan, daripada ladang ni dia ada kilang. So kat situ kemudahan teknologi diguna pakai. So adik-adik boleh masuk. Dia jangan rigid tau. Pertanian ni bukan spesifik untuk tanam pokok, spesifik untuk baja, meracun, tak. Let's say kalau macam adik minta adik-adik dan tuan-tuan semua berminat untuk masuk dalam bidang sains pun, dekat sini pun kita boleh teroka. Di mana kita ada MPOB. MPOB menjalankan penyelidikan ke atas hasil-hasil kelapa sawit. Macam mana daripada minyak kelapa sawit diproses. So, kemis diperlukan di situ. Kalau adik-adik minat doktor, bukannya doktor tak boleh masuk dalam ni, tapi tidak bersesuaian. Tetapi kalau doktor veterina, dalam plantation sekarang, dia ada sistem integrasi antara ternakan. So, dalam ternakan perlu kepakaran daripada veterina. Pun ada sektor dia juga. So jangan kecilkan skop adik-adik semua. Pertanian ni main tanah, kotor-kotor, tak. Kebanyakannya nak masuk dekat chemical part pun boleh, bio part pun boleh, nak masuk kat medical part pun boleh, tak ada masalah. Dan independent smallholder maksudnya yang macam itu, kalau contoh orang kampung dia buat sendiri, hanya mewakili 16.7% saja. Yang ini organized smallholder sebagai contoh macam Faircraft, Rifda, yang inilah.
FGB. Right. So ini yang saya dah mention tadi. Okay, ada 5 perkara tadi. Okay. Ini adalah sedikit berkaitan dengan rumpai. Okay. 3 aspek benda. Pokok yang tumbuh sendiri, pokok yang kita tak nak, dan mengganggu aktiviti ladang. Ini definisi yang tepat untuk rumpai. So kalau bawahnya ada kelapa sawit juga kita buang. Kalau macam contoh rumpai yang ada di batang kelapa sawit ni kita buang juga. Sebab apa? Kita tak nak pokok tu jenis parasitism. Kalau yang jenis mutualism dan simbiosis tak ada masalah. Tapi kalau pokok tu bersifat parasitism, dia uptake nutrien daripada pokok ni. So by the end pokok ni boleh terganggu kadar serapan nutrisi dia. Okay. So untuk kepentingan kenapa kita kena merumpai adalah untuk persaingan lah daripada air bagi cahaya dan ruang, kerja penyelenggaraan untuk menghasilkan hasil dan memastikan ladang sentiasa selamat untuk bekerja. Siapa nak masuk kan kalau kawasan tu rumput dia tinggi betul. Mungkin adik-adik mungkin nak masuk dia fikir ada ular lah kan, ada kalajengking lah kan. Tahu-tahu ada buaya lah kan kalau Sabah Sarawak tu. So sebab tu kawasan kena bebas daripada rumpai. Okey. So ini adalah gambaran lah, gambaran asal lah kenapa pengambilan baja dan penggunaan racun pada pokok di apply. So saya tak nak bercerita panjang sebab kalau bercerita dengan sistem ni dia boleh mengambil masa yang sangat lama. Apa kaitan dia untuk rumpai dan pembajaan pada hasil. So jenis rumpai yang kita biasa lihat adalah ada 3 jenis, daun tirus, daun lebah dan pakis. Ini adalah contoh rumpai lah yang mungkin selalu adik nampak dekat rumah tapi tak kenal pun. Ni ada daun lebah. Ni daun lebah jenis kalau kat kampung biasa banyak lah ni yang jenis timun padang ni. Ni melastoma. Melastoma ni memang famous. Senduduk orang panggil. Senduduk ni kalau dekat ladang, kalau ada setengah ladang tu memang dibiarkan sebab dia boleh menjadi ubatan secara semula jadi kepada luka-luka. Let's say macam contoh tuan-tuan adik-adik semua terluka, kena duri sawit ke apa semua. So kita boleh just ambil daun senduduk ni, gosok-gosok, bagi dia keluar dia punya berdalih dan sapukan. InsyaAllah. Okay. Ni adalah jenis pakis, right? So kawalan, konsep kalau rumpai ada 3, pembasmian, pencegahan dan pengawalan. Right? Kenal pasti rumpai. Okay, sebab tu kenapa kena buat survey dulu. Dah buat survey, baru kita tahu kawasan tu teruk atau tidak. Okay, dan kita boleh tahu rumpai apa yang banyak. Baru kita boleh cari racun apa yang sesuai. So kalau kawalan perlu dibuat, dia ada 4 jenis. Sama ada mekanisasi, integrasi, biologi dan kimia. Okay, ini adalah contoh mekanisasi lah. Ataupun bahasa mudah dia, ni mesin potong rumput lah tapi menggunakan jendera. Okay. Ini adalah mesin yang kita selalu pakai lah. Yang ini dekat overseas memang ada tau ni. Yang ini bukan main-main. Yang ini adalah teknik dia buat penanaman dan penjagaan rumpai. Dia memang baring sambil cabut manual. Memang ada. Okay, yang kedua integrasi. So ini integrasi lembu lah yang kalau ada siapa tahu. Okay, yang ini menggunakan kekacang penutup bumi. Apa itu LCC? Leguminous cover crop ataupun kekacang penutup bumi. Sebab apa? Dia memberi sumber nutrien, especially dalam bentuk nitrogen kepada pokok. Okay. Ini teknik sungkupan. Kalau ada yang pernah nampak, dia daripada tandan kosong tu, dia letakkan di sekeliling untuk jadikan dia sebagai sungkupan. Okay, integrasi. Inilah contoh-contoh integrasi. Kalau dekat kawasan Johor tu, sepadan Segamat Keratung tu, okay, dia akan ada kawasan MPOB punya kajian, dia letak ladi hitam kat tengah ni. Dia ada banyak jenis lah. Ada yang ladi hitam, lepas tu ada yang tanam nenas kat tengah. Okay. Dia memang buat integrasi antara tanaman dan tanaman. Okay. Ini sebagai contoh lah pada peringkat awal lah.
dia letak tanaman-tanaman jagung, ini yang ubi kan. Kalau kawasan ni tak ada perosak dan perosak seperti babi hutan, okey. Tapi kalau kawasan tu sering dilanda oleh masalah babi hutan ni, so dia bukan apa, dia nanti dia akan makan ubi dalam ni, dia akan merosakkan ni, dan pokok ni pun nanti dia akan makan umbut dia. Umbut ni batang tengah dia lah. Okay. Secara biologi tu menggunakan ni lah ragutan lah. Maksudnya tadi kita buat segregasi, so lembu tu makan rumput yang ada. Dia lain tau, kalau macam lembu, dia makan rumput yang berdaun lembut ataupun daun yang tak ada kayu. Tapi kalau kambing, dia akan makan rumpai yang berdaun kayu. So lembu dan rumpai boleh diletakkan di satu tempat lah. Okey, ni kimia lah untuk menggunakan racun. Membunuh, menghalang, rumpai, racun. Ni ada dia punya tracknya, dia adalah wajib ada, setiap racun adalah dia punya bacaan dia. Kena tahu. Paling penting kalau kita nak meracun, kena tahu rumpai apa dan dia punya active ingredient dia. Itu paling penting. Sebab kalau salah, dia tidak akan berkesan. Ini ada antara jenis racun lah. Racun sentuh, racun serap. Okey, yang ni jenis ayat untuk anak kayu. Okey, ini adalah racun yang diharamkan. Okey. Pada tahun lepas, satu lagi racun yang telah diharamkan, paraquat diklorat, 1 Januari 2021. So kalau macam contoh ada lagi yang pakai lagi racun paraquat ni, boleh maklumkan dekat pihak jabatan, okey, untuk inilah ambil tindakan lah. Sebab apa? Paraquat ni membahayakan manusia, tu je. Semua racun yang ada ni semua yang jenis membahayakan manusia. Sebab tu diharamkan. Okey. Okay, ini adalah racun. Okey, permukaan tanah, rumpai. Okey, ini adalah cara meracun. Ada dua, sama ada di keliling pokok ataupun laluan tengah. Okey, ini ada alat pelindung diri, wajib dipakai. Okey, kalau tak pakai, dia boleh memudaratkan kita lah. Sebab apa? Racun tersebut sendiri boleh, kalau adik-adik pakai racun serap, so benda tu boleh serap ke kulit, so membahayakan diri sendiri nanti. Okey. Right, ni antara tong racun. Okey, ini yang diguna pakai di ladang. Okey, nampak uzur tapi power. Macam itulah bahasa mudah dia. Orang cakap yang tak ada yang dulu, tak ada yang baru lah kan. Okey, ini jenis racun. Ini kalibrasi. Okey, ini saya cakap tadi, BOP ataupun Volunteer Oil Palm Seed. Orang yang kait buah tu, dia tak kutip biji buah, biji lerai ataupun biji sawit yang kat bawah ni, tapi dia biarkan sampai pokok ni. So BOP ni paling penting sebab kena buang. Sebab dia anak pokok sawit yang serap baja sama dengan pokok tersebut. Dia bersaing antara dua ni. Okay. So sekarang itu saja Cik Tamizi. Saya punya sesi perkongsian untuk seperti yang dijanjikan lah. 1.5 jam saya sini. 1 jam lah. Alright, terima kasih Encik Betri atas perkongsian tadi dan dah dapat virtual tour dah tadi. UPM pelajar pun dah dapat gambaran dah sikit sebelum masuk ke UPM Januari nanti. So nanti boleh pelajar boleh pergi sini dan kalau nak tahu lebih lanjut kena boleh boleh sambung ke pengajian Bachelor Sains Pertanian ataupun mana-mana kos yang bawah Fakulti Pertanian. Saya buka untuk soalan kepada pelajar yang ada soalan boleh tulis dekat chat room dan yang mana yang menonton di Facebook Live boleh type di komen. Dan kat sini saya ada satu soalan di Facebook yang bertanyakan, Assalamualaikum, saya ingin bertanya adakah semua barangan itu yang akan disediakan atau pelajar terlibat sama untuk mendapatkan barangan tersebut? Yang barangan tadilah, barangan ladang tadi, adakah pelajar yang disediakan ataupun macam mana tu? Okey, untuk peralatan di ladang, di tanaman industri, kebiasaannya kita akan menyediakanlah. Okey, menyediakan
Tetapi kita digalakkan untuk pelajar mempunyai sebagai contoh pisau cantuman sendiri dan juga sketius ataupun gunting macam gunting bunga itulah bahasa mudah dia. So sebab apa? Sepanjang semester ataupun sepanjang pengajian, kalau adik-adik masuk ke dalam bidang pertanian, dua benda ni memang sangat penting. Tapi untuk pembelian parang, cangkul apa semua yang itu tidak perlu. Kita akan sediakanlah termasuk in term of penggunaan glove semasa meracun, termasuklah alat-alatan untuk keselamatan lain kita akan sediakan di peringkat inilah jabatan. Right, so tak perlu dah belajar risau semua tu. Yang barang-barang semua tu jangan risaulah. Benda yang alat tajam-tajam semua tu kan. Okay, itu jangan risau, kita ada yang pakar yang bantu semua tu. Okay, yang mana ada soalan boleh tanyakan terus. Okay, ada lagi. Apa beza independent smallholder dengan organized smallholder? Okay, independent smallholder ni macam contoh dia tak nak terikat dengan persatuan. Sebagai contoh mungkin dekat ladang, dekat kampung dia ada terikat dengan persatuan peladang. Tetapi ada individu yang tak nak masuk dengan persatuan tu. So yang independent tu maksudnya dia uruskan sendiri pengurusan untuk ladang dia ataupun untuk tanaman dia. Tapi kalau yang dah join ke koperasi ataupun dah join ke persatuan peladang, so persatuan peladang tersebut yang akan take over benda tu. Termasuklah sekali dengan mengutip hasil. So dia ada dua ciri yang berbeza lah. Sama ada awak nak masuk ke dalam society yang dah ada persatuan tu ataupun tidak. Okey, terima kasih Cik Peti. Okey, ada satu soalan daripada student. Kenapa lalu di kilang kelapa sawit berbau? Okey, dia macam ni. Kalau lalu kat kilang kelapa sawit mesti ada satu bau yang sangat sengit kan. Tapi ada setengah tu sangat suka bau tu. So sebenarnya bila buah tandan sawit tu dibawa pergi ke kilang, okey, dia akan melakukan proses pemasakan buah. Okey, dia akan masak buah tu supaya daripada tandan tu biji lerai tersebut akan 100% tercabut daripada tandan tersebut. So, tandan tersebutlah yang menjadi punca bau dia apabila contoh kita masak something kan, keluar asap kan. So, asap tersebut adalah asap daripada hasil pembakaran tersebut. Dan asap tersebut memang dia akan release out sebab dia tak ada lagi teknologi di mana asap tu dia akan convert jadi benda lain. Macam tu. So asap tu adalah asap pembakaran tandan sawit tu supaya dia macam contoh minyak masak lah. Kita tengah goreng ikan kan ada bau ikan. Macam tu lah. Yang ni asap tu adalah asap yang dimasak tandan sawit tu. Dia terkeluar. Dia memang release out. Dia tak ada masalah dari segi pencemaran alam sekitar, insya-Allah tak ada masalah. Selagi kawasan kilang, sebab nak buka kilang ni dia kena ada certain area tau. Dia tak boleh simply buka kat mana-mana. Dia kena ada certain mileage ataupun satu kawasan, let's say dalam 100 hektar cuma ada satu kilang je boleh buka. So kawasan-kawasan nak buka kilang ni dah di-identify oleh Jabatan Alam Sekitar, baru dia boleh buka dan baru dia boleh beroperasi. Dia tak boleh simply just masak-masak yang tu je. Betul-betul. Kita pun jarang dah jumpa kilang kelapa sawit dekat tengah bandar ke dekat kawasan-kawasan yang perindustrian yang dekat dengan kawasan perumahan semuanya kan. Memang dia ada ketetapan yang sendiri. Okay, ada lagi soalan. Soalan yang seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan harga sawit meningkat sekarang? Harga sawit meningkat sekarang dia macam ni. Dia bergantung kepada supply and demand. Okey. So sekarang ni penghasilan tandan kelapa sawit ataupun buah sawit yang berada di pasaran sangat kurang. Okey. So demand daripada pihak industri sangat tinggi. Sebab tu kenapa dia akan ada balance dia. Let's say kalau macam contoh buah tengah banyak, okey. So harga dia akan turun. Tapi bila buah sikit, harga dia akan naik. So dia bergantung kepada industri tersebut sendiri. Okay. Ada satu lagi dia bergantung kepada import dan ekspor lah juga. Okay, let's say kalau contoh itu bergantung dengan demand dan supply yang saya mention tadi lah. Dia still bergantung pada term yang paling asas, demand dan supply untuk hasilan minyak. Okay. Dia demand dan supply jugalah.
Okey, ni soalan yang seterusnya berkaitan dengan rumpai. Sebenarnya sebab kita ada topik yang berkaitan dengan wheat, rumpai dengan macam itulah, ada sedikit-sedikit masuk sikit kan. Ni ada soalan student tanya, macam mana nak beza rumpai dengan daun biasa? Nampak macam sama saja. Kenapa nama dan bentuk rumpai ke? Okey, kalau untuk tanaman industri, okey, pokok-pokok yang kita tanam adalah pokok-pokok yang memang saiz besar. Sebagai contoh sawit, getah, okey, koko. So pokok yang selain daripada pokok yang kita tanam tu semua adalah rumpai. So kalau macam contoh nak bezakan rumpai dengan rumpai yang lain, kita kena tengok sama ada rumpai tu jenis rumpai yang batang berkayu ke atau rumpai daun lebar ke. Kita klasifikasikan jenis macam tu. Bukannya kita pukul rata semua, tak. Sebab contoh kalau kawasan tu ada let's say 50% dia ada rumpai daripada jenis yang berkayu. Macam mana kita nak tentukan berkayu? Kalau kita pergi masuk dekat ladang ataupun sekeliling rumah kita, kalau kita nampak batang dia tu kayu, itu jenis berkayu. Macam tu. Tapi kalau batang tu macam contoh daun lembut ataupun daun lebar yang lembut, so dia tak ada batang kayu tu. So kita kena identify tu, baru kita boleh spray. Kita tak boleh, kalau nak bezakan tu, saya tak faham definisi dia. Sebab saya rasa kalau yang tanam sawit, yang bawah tu yang selain daripada sawit semua rumpai lah. Tapi kalau tanam sayur, antara bayam dengan rumput tu, tu mungkinlah tak nampak kan mana satu bayam, mana satu rumput lah kalau tak dijaga. Kalau dari segi pokok industri kita dapat beza lah antara rumpai dengan tanaman industri itu sendiri kan. Okey, banyak soalan. Ada lagi soalan. Soalan yang seterusnya ialah macam najis haiwan ternakan seperti lembu tu boleh tak dijadikan secara baja terus kepada pokok? Boleh, dia ada masalah. Sebab apa? Okey. Kita pun di sini, kita itu adalah salah satu sumber organik kepada tumbuhan. Let's say kalau macam contoh adik-adik terlalu kerap menggunakan baja kimia, lama kelamaan tanah tersebut pun boleh jadi rosak. So kita memerlukan enhancer ataupun kita memerlukan balancer. Okay? Dan dari segi untuk najis ternakan memang sangat-sangat dialu-alukan untuk memastikan keseimbangan nutrien berlaku. Okay, dia macam ni. Baja kimia yang kita letak kebanyakannya adalah dalam bentuk kation ataupun positif. Okay? Manakala baja organik kebanyakannya, bukan kebanyakan, memang daripada unsur anion. So untuk equibalancekan dalam tanah tu, penghasilan tanah tu, dia memerlukan cation dan anion ni dalam keadaan balance. Macam kita belajar nukleus lah. Nukleus balance 8 baru boleh release. Kan? Kalau tak nanti imbalance dia akan loss. Satu tu betul tak? So bila dalam cation dan anion tu dalam keadaan stable, barulah mudah untuk pokok kelapa sawit ataupun pokok apa-apa pokok pun untuk absorb nutrien tersebut. Dia kena dalam keadaan imbalance. So sumber-sumber organik ni memang sangat penting. Tapi dalam estate ataupun sawit, kebanyakannya sebab tu kenapa orang letak pelepah di sepanjang laluan dan di selang-seli. So bila daun tu menghadapi composting, dia akan menjadi sumber organik kepada pokok tersebut automatik. Tapi jangan letak bawah pokok. Tu lupa nak beritahu. Sebab apa? Sebab akar pokok dia berada di hujung kanopi. Melainkan pokok tersebut adalah pokok daripada akar tunjang. Kalau akar jenis rabut macam sawit, dia akan berada di hujung kanopi ataupun 2/3 daripada kanopi. So nak letak tu pun kena tengok. Tak boleh nak simply dump tai lembu ataupun nak dump contoh apa-apa najis dekat batang pokok. So tak sesuai. Ya, dia kena ikut jarak jugalah, ada jarak-jarak dia, especially ikut kanopi itulah biasanya. Kalau pelajar pergi, memang Cik Fitri akan selalu bagi tahu, kita akan tengok macam mana nak tahu akar dia, kita tengok ujung kanopi pokok kelapa sawit itu sendiri. Itu memang selalu itu kan. Okey, ada soalan dekat Zoom, chat Zoom satu. Kalau teknik biologi ialah bagi lembu makan rumput, apakah perbezaan teknik ini dengan integrasi tanaman dan ternakan? Okey,
dia integrasi tanaman yang ternakan dengan apa tadi? Dengan teknik biologi. Dia Biologi. makan rumput. Macam lembu makan rumput kan teknik biologi. Apa beza dengan teknik integrasi tanaman? Integrated plantation. Okay, kalau untuk in term of tu dia sebenarnya sama je. Tapi untuk sebagai contoh kelapa sawit, dia ada teknik biologi khas. Sebagai contoh, dia nak mengekalkan pokok tersebut daripada serangan kumbang badak, dia boleh inject chemical yang mengandungi BT, bakteria. Maksudnya bakteria tersebut dia akan inject pada pokok untuk menghalang daripada serangga seperti kumbang badak merosakkan pokok lah. Itu definisi biologi sebenar lah. Dia menggunakan bahan kimia, bahan bio yang hidup untuk bahan biologi yang hidup untuk membunuh benda yang hidup. Macam itulah. Bio dengan bio. Kalau biologi. Tapi kalau untuk yang lembu dengan lembu tadi tu, dia penggunaan yang sama lah. Dia integrasi pun kita guna pakai, biologi pun kita guna pakai. Maksudnya dia tergolong pada dua kategori. Okey, so saya harap semua soalan telah dijawab dengan jelas oleh Encik Fitri tadi dan kita pun nanti ada soalan, sudah banyak soalan tadi. Terima kasih banyak diucapkan kepada Encik Fitri atas jawapan dan juga penerangan dan juga virtual touring dekat melalui inilah. Kita pun tak dapat buat melalui TPU je. Memang excited lah untuk belajar, kiranya dapat tengok amali itu macam mana, tempat amali itu macam mana kan. Okay, terima kasih lagi sekali daripada pihak asasi sendiri dan juga daripada bidang pertanian. Dan untuk pelajar jangan lupa submit attendance yang mana ada kod masing-masing. Sila masukkan kod lah untuk attendance masing-masing untuk kuliah masing-masing. Dan kalau tiada apa-apa, berakhirlah amali pada hari ini dan kita akan berjumpa pada hari akan datang, iaitu minggu akan datang. Terima kasih diucapkan dan terima kasih kepada semua pelajar.